perkenalan. Bagi latar belakang, Asia Tenggara pada abad ke-19 merupakan kawasan yang strategik dan kaya dengan sumber daya, menjadikannya tumpuan utama bagi kuasa-kuasa besar Eropa. Untuk imperialisme dan kolonialisme, imperialisme bermaksud usaha sesebuah negara untuk menguasai dan mengawal negara lain, baik dari segi politik, ekonomi maupun budaya. Kolonialisme pula memberi maksud, yaitu bentuk pelaksanaan imperialisme yang melibatkan penaklukan dan penguasaan wilayah melalui penempatan penduduk dan eksploitasi kekayaan sumber ekonomi. Seterusnya ialah persaingan kuasa-kuasa Eropa. Persaingan antara kuasa-kuasa Eropa seperti British, Belanda dan Prancis menciptakan suasana yang tegang dan penuh konflik. Setiap negara berusaha untuk menguasai kawasan-kawasan yang dianggap penting untuk kepentingan ekonomi dan strategik mereka. Sebagai contoh, British berusaha menguasai Singapura dan Malaya untuk mengawal laluan perdagangan, manakala Belanda menunjukkan perhatian kepada Kepulauan Indonesia untuk mengeksploitasi sumber rempah dan hasil bumi yang lain. Kesan terhadap masyarakat tempatan, imperialisme dan kolonialisme ini tidak hanya terlihat kepada aspek ekonomi. Kuasa-kuasa penjajah juga berusaha untuk menyebarkan agama Kristen dan mengubah budaya tempatan. Misi penyebaran agama seringkali disertai dengan usaha untuk mendidik masyarakat tempatan dalam cara hidup dan nilai-nilai barat. Perubahan identiti masyarakat juga turut berlaku pada masyarakat di Asia Tenggara pada abad ke-19. Perubahan yang berlaku akibat penjajahan ini juga memberi kesan kepada identiti masyarakat tempatan. Banyak elemen budaya dan tradisi yang terpaksa diubah atau diabaikan, dan ini menciptakan kesan jangka panjang terhadap cara hidup masyarakat di Asia Tenggara. Dan seterusnya ialah maksud imperialisme dan kolonialisme serta kaitannya dengan Asia Tenggara. Yang pertama adalah merupakan sarjana tempatan, yaitu Wan Abdurrahman Wan Abdul Latif. Beliau mengatakan imperialisme merupakan suatu fahaman dan kecenderungan dan kegiatan sesebuah masyarakat atau negara untuk meluaskan penguasaannya terhadap masyarakat atau negara lain dengan menonjolkan keunggulan bangsanya sendiri. Yang seterusnya adalah merupakan Chia Boon Keng. Beliau mengatakan kolonialisme ini dapat ditakrifkan sebagai eksploitasi ekonomi dan budaya yang dilakukan oleh wakil-wakil negara yang menjajah seperti pentadbir, golongan pedagang, tentera, dan guru. Yang seterusnya adalah merupakan sarjana barat. Terdapat 3 sarjana barat yang telah memberikan pendapat mereka, yaitu George Nadel dan Perry Curtis, Profesor D.K. Feldhaus, dan Richard Kopner. Bagi George Nadel dan Perry Curtis, telah mengatakan imperialisme merupakan perkembangan kuasa atau kawalan sama ada secara langsung atau tidak, sama ada dari aspek politik atau ekonomi, oleh sesuatu kerajaan, bangsa atau masyarakat ke atas bangsa atau masyarakat yang lain, dan proses ini didukung oleh idealisme tertentu. Kolonialisme pula bermaksud satu bentuk penindasan, penghinaan atau eksploitasi ke atas orang-orang yang pribumi. Menurut Profesor D.K. Feldhaus, imperialisme bermaksud kecenderungan sesuatu masyarakat atau pemerintahan untuk mengawal masyarakat lain walau apa jua cara dan tujuan tindakan tersebut. Untuk kolonialisme pula, keadaan orang-orang yang dijajah dan digunakan khususnya kepada masyarakat apabila berada di bawah kawalan politik sesebuah negara penjajah. Menurut Richard Kopner pula, imperialisme ini mempunyai berkaitan dengan sistem ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada individu tertentu dan kedudukan politik sesebuah negara. Seterusnya kita akan beralih kepada berkaitan taklifan dengan situasi di Asia Tenggara pada abad ke-19. Berdasarkan taklifan yang telah diberikan, taklifan Chia Boon Keng dan George Nadel serta Perry Curtis adalah merupakan taklifan yang paling relevan dengan situasi di Asia Tenggara pada abad ke-19. Hal ini kerana penjajah Eropah telah mengeksploitasi kekayaan sumber ekonomi dan mengubah budaya tempatan,
contohnya dalam perdagangan komoditi seperti rempah, getah dan biji timah. Penjajahan juga telah membawa perubahan besar dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat tempatan. Sebagai kesimpulan, definisi yang diberikan oleh sejarah tempatan dan barat ini telah mencerminkan realiti yang dihadapi oleh masyarakat Asia Tenggara pada abad ke-19, di mana penjajahan membawa kepada eksploitasi dan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat tempatan pada abad ke-19. Persaingan bahan mentah. Akibat daripada keinginan untuk memperluaskan tanah jajahan mereka, negara-negara Eropah mula mencari tanah jajahan yang sesuai dari segi nilai ekonomi mereka. Mereka berminat terhadap bahan mentah di Asia Tenggara kerana keperluan mereka yang tinggi terhadap sumber-sumber ataupun bahan mentah. Ini kerana bahan-bahan mentah ini mampu menyokong revolusi perindustrian serta memperluaskan ekonomi mereka. Revolusi perindustrian di Eropah melibatkan sektor industri iaitu industri makanan di mana mereka memerlukan bahan-bahan mentah untuk proses pengetinan dan pengawetan makanan. Untuk proses pengetinan makanan, Eropah menginginkan bahan mentah seperti biji timah. Bagi proses pengawetan makanan pula, Eropah memerlukan lada. Pelayaran Sepanyol dan Portugis. Pada tahun 1509, Portugis tiba di Melaka untuk kali pertama dan telah menunjukkan minat terhadap kawasan tersebut. Selepas 2 tahun, Portugis mula menguasai Melaka yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque dengan armada yang kuat untuk menawan pelabuhan di Melaka. Sebanyak 12 kapal-kapal yang berada di pelabuhan tersebut ditembak dan dibakar oleh Portugis semasa ingin menakluki pelabuhan di Melaka. Portugis menggunakan senjata moden seperti meriam semasa melakukan serangan ke atas kapal-kapal tersebut serta menggunakan senjata-senjata api untuk mengalahkan tentera Sultan Melaka. Setelah mengalami kekalahan, Sultan Melaka pada ketika itu iaitu Sultan Mahmud Shah terpaksa berundur dan meninggalkan kotanya. Sultan Mahmud Shah mula berundur ke Muar iaitu merupakan sebuah kawasan di selatan Melaka selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis. Pada abad ke-16 pula, Sepanyol mula mengambil langkah untuk melakukan pelayaran dengan mencari laluan perdagangan di Kepulauan Rempah di Asia Tenggara untuk menyaingi Portugis yang telah menguasai beberapa tempat di bahagian Asia Tenggara. Sepanyol memulakan penjajahan mereka di Filipina yang diketuai oleh Ferdinand Magellan atau dikenali sebagai Fernando de Magallanes, yang merupakan seorang penjelajah yang berasal daripada Portugis. Ferdinand Magellan memulakan ekspedisinya yang pertama dengan sebanyak 5 buah kapal yang menggunakan jalur yang berbeza. Ekspedisi ini bermula di bahagian barat melalui Amerika Latin bagi mencari Kepulauan Rempah. Selama perjalanan ekspedisi tersebut, mereka menjumpai satu perairan laut yang baru. Perairan tersebut kelihatan tenang sehingga diberi nama Samudra Pasifik kerana ianya menggambarkan Pasifik yang tenang dan damai. Setelah menempuhi perjalanan selama beberapa hari, Ferdinand akhirnya sampai di Filipina. Pada tahun 1521, Ferdinand tiba di Filipina selepas melakukan pelayaran atau ekspedisi mengelilingi dunia. Namun, berlaku beberapa pertempuran dengan penduduk tempatan sehingga menyebabkan beliau terbunuh pada tahun yang sama. Akibat daripada perkara tersebut, ekspedisi terpaksa dihentikan dan mereka segera meninggalkan Filipina. Persaingan Spanyol dengan Portugal. Beberapa aspek penting adalah persaingan maritim. Kedua-dua negara berlomba-lomba untuk mengeksploitasi dan menguasai laluan perdagangan baru, terutama di Afrika, Asia dan Amerika. Ini menyebabkan konflik kepentingan di kawasan tertentu. Portugal memimpin dalam penjelajahan maritim dengan dipimpin oleh Pangeran Henry. Persaingan sengit antara Sepanyol dengan Portugal untuk menguasai jalur perdagangan maritim baru ini akhirnya diputuskan melalui perjanjian yang disebut Perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Perjanjian ini ditengahi oleh Paus Alexander dan membahagikan dunia baru di antara kedua negara berdasarkan garis bujur.
Portugal mendapatkan hak atas wilayah yang terletak di timur garis yang termasuk Afrika, Asia dan akhirnya Brazil, sedangkan Sepanyol diberi hak atas wilayah yang terletak di barat garis yang mencakup sebahagian besar Amerika. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi konflik antara kedua negara, tetapi kedua belah pihak berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari wilayah yang telah dibahagi tersebut. Konflik yang seterusnya adalah merupakan Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan ketenteraan umat Kristen Eropah untuk memerangi umat Islam di Palestina dari abad ke-11 hingga ke-13, yaitu pada tahun 1096 hingga tahun 1291. Tujuan utama Perang Salib ini adalah untuk membebaskan Baitul Maqdis atau lebih dikenali sebagai Jerusalem pada masa kini, dan untuk mengasaskan kerajaan Latin di timur. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Salib. Yang pertama adalah merupakan faktor motivasi keagamaan. Hal ini kerana Jerusalem dianggap sebagai tempat suci bagi penganut Kristen. Oleh hal demikian, seruan Paus Urban II pada tahun 1095 untuk menyertai Perang Salib telah menekankan perlunya untuk membebaskan tempat suci. Justru, Perang Salib ini adalah harapan untuk mendapatkan pengampunan dosa melalui tindakan berperang. Terdapat juga faktor serta-merta yang telah menyebabkan Perang Salib ini. Faktor serta-merta ini terjadi akibat daripada gangguan terhadap pergerakan mubalik Kristen ke Jerusalem. Perang Salib ini juga terjadi disebabkan penaklukan oleh pemimpin Turki Seljuk, Togrobek, dan serangan puak nomad ke atas Byzantium selepas Perang Manzikert pada tahun 1071. Justru, ketidakstabilan di Timur Tengah yang menimbulkan rasa tidak aman kepada umat Kristen juga telah mendorong kepada Perang Salib ini terjadi pada suatu waktu dahulu. Perang Salib ini telah menyebabkan beberapa kesan terhadap masyarakat pada suatu ketika dahulu. Yang pertama adalah merupakan kesan dari segi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini telah mendorong pertumbuhan perdagangan dengan membawa barang-barang baru ke Eropa seperti rempah ratus, daging, dan hasil tanaman dari Asia Tenggara. Yang seterusnya adalah kesan dari segi kejatuhan kekaisaran Byzantium. Byzantium yang merupakan negara Kristen sejak abad ke-4 telah jatuh selepas Indra Salib mengambil alih Konstantinopel pada tahun 1453. Perang Salib ini juga telah memberikan kesan buruk kepada agama Islam. Hal ini kerana Perang Salib telah menciptakan reaksi negatif terhadap Islam dengan menggunakan Saladin sebagai pahlawan yang dikenang dalam konteks ini. Ini menggambarkan konflik antara Kristen dan Islam yang berlanjutan, melanjutkan daripada Perang Salib yang telah menjadi masa yang agak lama pada suatu ketika dahulu. Perang Dunia Pertama. Semasa Perang Dunia Pertama berlakunya persaingan kuasa imperialis, perkembangan revolusi industri yang menyebabkan berlaku persaingan dalam imperialis di Eropah. Antara contoh persaingan ialah antara Perancis dengan Jerman. Contohnya untuk mendapatkan bahan mentah seperti petroleum, arang batu dan biji timah. Perang Dunia Pertama menyebabkan pakatan ketenteraan permusuhan antara kuasa Eropah yang membawa kepada pembentukan pakatan kuasa tengah. Negara yang terlibat ialah Jerman, Austria-Hungary dan Turki Uthmania. Tujuan utama pakatan ini adalah untuk melindungi diri antara satu sama lain daripada ancaman luar, terutamanya daripada Perancis dan Rusia. Pakatan ini menjadikan ketegangan antara negara-negara ini semakin ketara. Manakala pakatan bertiga ialah Britain, Perancis dan Rusia, pakatan ini juga bertujuan untuk mengimbangi kekuatan Jerman dan memberikan sokongan ketenteraan.
Di samping itu, faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ialah krisis rantau Balkan. Krisis ini berlaku akibat permusuhan antara Austria-Hungary dengan Serbia. Hal ini berlaku kerana semangat nasionalisme di Balkan merupakan faktor utama yang menyumbangkan kepada krisis. Negara-negara di rantau ini terdiri daripada pelbagai etnik dan agama, dan banyak kumpulan etnik menuntut kemerdekaan atau penubuhan negara mereka sendiri. Sebagai contoh, Serbia, Bulgaria dan Yunani berusaha untuk menguasai wilayah yang dihuni oleh etnik-etnik lain seperti Albania, Makedonia dan Bosnia. Kesimpulannya, imperialisme merujuk kepada ideologi dalam penguasaan, manakala kolonialisme pula sebuah pelaksanaan penjajahan secara fizikal. Akibat daripada kuasa Eropah mahu mencari sumber ekonomi, laluan perdagangan, tanah jajahan baharu, Asia Tenggara telah menjadi sasaran utama penjajah ataupun negara-negara Eropah seperti British, Belanda, Portugis dan Spanyol. Kedatangan negara-negara ini telah meninggalkan beberapa kesan yang mendalam di Asia Tenggara.